itu bertakwa kepada Allah SWT. Dan ironik dia tuan-tuan, ironik dia, banyak kajian-kajian saintifik yang membuktikan kelebihan puasa. Saya mulakan tentang kelebihan puasa saintifik ini dengan dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Untuk makluman tuan-tuan, hadis ini hadis dhaif, ya. Hadis ini hadis dhaif. Namun demikian, bekas mufti wilayah yang dahulu, Tapi sama Datuk Dr. Zulkifli menyatakan bahawa walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi ia tidak bercanggah dengan fakta saintifik ataupun fakta-fakta sains yang telah ditemui oleh para saintis. Dan hadis yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan, Iyakum wal bitanatu fil akali wasyarabi, fa innahu mufsidatun lil jasadi, wa mu'thiratun lis saqami, wa muqsilatun anis salati. Jagalah perut kamu, jangan sampai boncet sebab penuh dengan makanan dan minuman. Jaga perut, jangan sampai penuh boncet dengan penuh makanan dan minuman. Maksudnya kita kena jaga perut kita. Dan Rasulullah tekankan, fa innahu mu'thiratun lis-saqami. Sungguhnya perut yang boncet penuh dengan makanan dan minuman ni punca pada segala penyakit, merosakkan badan dan menyebabkan kita malas untuk beribadah. Allahu akbar. How true tuan-tuan. Banyak fakta-fakta saintifik yang telah pun dijelaskan oleh para saintis sekarang ini kaitan perut dengan kesihatan. Satu perkara yang menarik, yang agak baru ditemui, yang agak baru ditemui pada tahun 1967, seorang yang bernama Christian Didev, berasal pada Belgium. Christian Didev berasal pada Belgium, mendapat anugerah pada tahun 1974. Beliau mula mengkaji tentang proses otophagy. Lepas ni tuan-tuan boleh Google apa itu otophagy. Dalam bahasa Melayu dipanggil otofagi. Proses otophagy yang pertama kali ditemui oleh Christian Didev. Beliau mula mengkaji pada tahun 1967 dan beliau mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1974. Kajian beliau tentang otophagy. Bagaimana proses otophagy boleh menjadikan badan kita sehat. Saya akan jelaskan apa itu proses otophagy. Cuma gambaran secara general, tuan-tuan dapat gambarkan ialah proses otophagy, proses semula jadi yang berlaku dalam badan kita menjadikan kita lebih sihat. Apa itu proses otophagy? Okay? Apa itu proses otophagy? Perkataan otophagy ini datang pada perkataan Greek ataupun Yunani. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan saya untuk belajar bahasa Greek, bahasa Yunani. Waktu saya buat PhD dulu, supervisor yang mengajar, yang jadi supervisor saya kata, Zaifuddin, how could you claim that you master in Christianity? You must be able to read Bible in Greek. Bagaimana kamu mendakwa kamu pakar dalam agama Kristian sedangkan kamu tak boleh baca Bible dalam bahasa Greek? Anak-anak saya belajar tentang bahasa Greek. Setahun setengah saya belajar bahasa Greek. Alhamdulillah, saya boleh baca Bible dalam bahasa Greek. Mau tak mau, kita kena terima hakikat. Orang yang nak master mendalami tentang agama Kristian kena belajar bahasa Greek sebab New Testament was written first time in Greek. So, perkataan otophagy ini asalnya di perkataan Greek. Auto and phagy. Auto maksudnya semula jadi. Macam kereta automatik, dia boleh jalan sendiri tanpa kita tukar gear. So, auto maksudnya semula jadi. Phagy maksudnya makan. Autophagy ialah proses semula jadi memakan diri sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya ialah proses semula jadi yang berlaku dalam badan kita yang memakan sel-sel yang sepatutnya mati. Untuk makluman tuan-tuan, dalam tubuh kita ini ada terdapat lebih pada 70 trilion. 70 trilion. Bilion, billion, trilion. 70 trilion sel. Dan jangka hayat sel kita ini lebih kurang dalam masa 3 bulan 90 hari.
Apabila jangka hayat sel kita ni dah sampai untuk dia mati, dia perlu dibuang. Sekiranya dia tak dibuang, dia akan mengembang. Dia boleh mengembang dan multiply, yang akhirnya dia boleh menjadi malignant cancer. Saya tak dapat nak pancarkan slide, tunjuk gambar. Tuan-tuan boleh tengok sebenarnya, kalau ada gambar saya boleh tunjukkan macam mana sel itu, sel yang sihat, kemudian sel yang dah 90 hari sepatutnya dibuang tapi masih hidup, dia mula mengembang, kemudian dia multiply menjadi apa yang dinamakan malignant cancer ataupun kanser yang ganas. That's why kadang-kadang kita dengar seorang tu detected ataupun dikesan ada kanser, lepas hanya berapa minggu meninggal dunia. Itu namanya malignant cancer, kanser yang ganas. Ada juga orang yang boleh sembuh, tapi yang saya nak gambarkan malignant cancer ni begitu cepat dia meninggal dunia. Ada yang kadang tak sampai 1 bulan pun. Saya ada kes yang doktor detect dia kanser tahap 4, dalam masa hanya 3 minggu meninggal. Ada yang mengambil masa 6, biasa average dalam masa 6 minggu. Bila sampai 6 bulan. Apabila sampai stage 4 biasanya mengambil masa 6 bulan ataupun lebih sikit. Kalau tidak ada sebarang rawatan, kemungkinan akan meninggal. Itu nak gambarkan malignant cancer. Okey. Kajian Christian di Dave terhenti setakat itu. Cuma dia tidak tahu, dia tidak jelaskan bagaimana proses otophagy ini berlaku. Sehinggalah datang seorang profesor dari Jepun, Profesor Yoshinori Oshumi, yang mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 2016. 3 November 2016, Dr. Oshumi menyambung kajian Christian di Dave, dan beliau mendapati bahawa proses otophagy hanya berlaku dalam keadaan perut kosong, jangka masa julat waktu minimum 12 jam, dan sebaiknya ia berterusan selama 30 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Bukankah itu puasa umat Islam, tuan-tuan? Kita berpuasa lebih kurang 14 jam. So in between, no food should be into our stomach. Tidak ada makanan dan minuman yang boleh masuk dalam perut. Tuan-tuan sekalian, ada agama lain yang berpuasa. Dia cuma tak makan daging, tak makan nasi, tapi boleh minum susu, boleh minum air. Proses otophagy tidak akan berlaku. Sekiranya ada apa-apa makanan ataupun air minum masuk dalam perut, proses otophagy tak berlaku walaupun dia tak makan dan minum. Uniknya, ironiknya, puasa dalam Islam menghalang kita memasukkan dalam perut kita segala bentuk makanan dan minuman. Dan dia selari dengan penemuan Dr. Oshumi bahawa proses otophagy hanya berlaku apabila dalam keadaan perut kita kosong. Julat waktu 14 jam dan julat waktu 12 jam, dan sebaik-baiknya ia berlaku dalam masa 30 hari berturut-turut. Bukankah itu puasa Ramadan, tuan-tuan? Jadi penemuan Dr. Oshumi ini, beliau mendapat anugerah Nobel Prize pada 3 November 2016, selari exactly dengan puasa Ramadan umat Islam. Siapa yang ajar Nabi Muhammad fakta-fakta ni, tuan-tuan? Ya? Yang hanya diketahui pada kurun ke-21 ini. Subhanallah. Apa yang digambarkan oleh Profesor Oshumi, proses otophagy, peranan proses otophagy yang pertama, dapat membuang sel-sel yang sepatutnya dah expired. Sel yang dah expired, yang sepatutnya mati, dibuang. Pembersihan sel, itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengurangkan risiko kanser daripada menghalang pembentukan malignant cancer. Yang ketiga, innate immune system dapat membentuk immune system semula jadi pada badan. Saya akan jelaskan nanti bagaimana ia berlaku satu persatu. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kardiomyopati. Apabila sebut kardio, maksudnya jantung. Ya? Dan kardiomyopati ialah pembengkakan pada otot jantung. Apabila otot jantung ni membengkak, jantung kita boleh jam dan seorang tu boleh mati on the spot. Saya akan jelaskan kemudian satu persatu ni, insya-Allah. Yang kelima, melambatkan aging proses. Yang keenam,
menghalang infectious disease ataupun dapat membantu mencegah penyakit berjangkit. Yang ketujuh, dapat mengawal penyakit kencing manis diabetik, terutamanya diabetik type 2 dan juga masalah kolesterol. Yang ke-8, dapat membantu mengatasi masalah neuropsychiatric dan juga neurodegenerative diseases. Apakah fakta-fakta ini? InsyaAllah kita lihat satu persatu. Yang pertama, proses autophagy yang berlaku apabila seorang itu berpuasa, hikmah puasa, pertama dapat mengurangkan risiko kanser. Dapat membantu mengurangkan risiko kanser. Kajian yang dilakukan oleh Dr. Aish Mandikoglu. Dr. Aish Mandikoglu daripada Kolej Perubatan Baylor, USA. Beliau menyatakan bahawa orang yang berpuasa selama 30 hari berturut-turut, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, selama minimum 14 jam, akan dapat membantu mencegah kanser. Yang kedua, dapat menguatkan imun sistem. Yang ketiga, dapat mengatasi masalah neuropsychiatric. Neuropsychiatric di hujung presentation saya akan jelaskan apa itu neuropsychiatric. Apa yang ditemui oleh Dr. Mandikoglu ini exactly puasa umat Islam. Kita puasa 30 hari. Bulan Ramadan biasanya 30 hari, walaupun Nabi Muhammad SAW selama 11 tahun berpuasa. Nabi Muhammad berpuasa Ramadan 29 hari selama 8 kali dan 3 kali ataupun 3 tahun selama 30 hari. Jadi puasa Ramadan ni antara 30 hingga 29 hingga 30 hari. Jadi penemuan Dr. Aish Mandikoglu yang pertama 30 hari, exactly sama dengan puasa umat Islam. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Ia berbeza dengan intermittent fasting yang dianjurkan oleh Barat, bagaimana untuk kita turunkan berat badan. Meninggalkan 2 daripada 3 meja meal. Kita ada breakfast, lunch, dinner. So bagi mereka meninggalkan 2 dah dikira puasa. Meninggalkan 2 berturut-turut dah kira puasa. Regardless time. Tetapi Dr. Aish Mandikoglu insist that the time limit should be daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, sebab ada peranan waktu ini memberikan peranan yang penting yang menentukan proses metabolisme badan kita. Tuan sekalian, kalau kita mengkaji detail seperti ini, bagaimana Nabi Muhammad boleh membawa syariat yang sehebat ini, yang hanya dibongkar oleh para saintis dunia di abad ini, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga, tentang masalah kardiomyopati. Kardiomyopati adalah masalah pembengkakan otot jantung. Jantung kita, saya lebih kurang macam ni, tuan. Ni jantung kita. Jantung kita ni, tuan-tuan, organ yang paling hebat, ya. Jantung kita dah bekerja sebelum kita sempurna lagi. Jantung kita dah bekerja sebelum kita bekerja. Kalau jantung kita tetap berjalan sebelum kita lahir. Jantung kita terus berjalan apabila kita dah lahir. Jantung kita terus berjalan. Kita jalan, jantung berjalan. Kita duduk, jantung berjalan. Kita makan, jantung berjalan. Kita diam, jantung berjalan. Kita tidur, jantung berjalan. Kita buat aktiviti, jantung berjalan. Tapi kalau jantung diam, tuan-tuan semua yang jalan. Itu hebatnya jantung. Jantung sentiasa bekerja, tak pernah berhenti. Sebab itulah kandungan coenzim Q10 dalam tubuh kita ni paling banyak berada di jantung. Coenzim Q10 lah, CoQ10. So kajian yang dilakukan di USA yang dinamakan Intermountain Heart Collaboration mengkaji seramai 515 orang pesakit yang diuji tentang kesihatan jantung, dan mereka mendapati bahawa orang yang kerap berpuasa
berhadapan dengan risiko yang amat rendah untuk menghadapi penyakit sakit jantung. Terutamanya kardiomyopati. Macam mana kardiomyopati berlaku? Saya ambil contoh gini lah tuan-tuan ya. Ini otot lengan. Orang yang bodybuilders tu dia akan exercise macam ni. Lengan saya ni tak ada, bahagian saya ni tak ada nampak muscle. Tapi kalau orang buat exercise, muscle dia akan tumbuh kat sini. Jadi dia kena selalu exercise, kuat exercise sehinggalah terbentuk muscle. Perut kita juga, kita ada 6 pack ataupun 1 pack besar. Kalau kita ada 1 pack besar, maksudnya perut kita ni, otot kita tak nampak. Yang sepatutnya ada 6 pack. Apa yang berlaku sekiranya jantung kita terlampau stres, kita bekerja tanpa teruk, kita berfikir tanpa teruk, kita terlampau stres. Untuk makluman tuan-tuan, kemurungan ataupun anxiety, penyakit nombor 2 bahaya di dunia sekarang ni. So, anxiety telah melanda ramai anak-anak muda sekarang yang boleh menyebabkan masalah jantung. Okay. So, apabila jantung ni terlampau kuat bekerja, dia jadi stres dan akhirnya dia akan membengkak seperti mana pembengkakan otot ni terbentuk. So, apabila otot jantung kita mula mengeras, in the end dia boleh jam. That's why, tuan-tuan, kita banyak kali dengar sportman mati kat padang. Sportman mati tempat permainan sebab apabila kita terlampau eksesif dalam exercise, badan kita akan mengeluarkan banyak kolesterol dan jantung kita akan jadi stres. Yang terbaru, antara yang terbaru ialah pengulas sukan negara yang peringkat dunia. Tuan-tuan mungkin kalau yang sebaya dengan saya biasa dengar nama Savvy Singh ataupun Savigit Singh, pemain bola sepak negara yang meninggal dunia sewaktu bersukan. Kalau tengok badan dia fit, badan dia slim, tapi kerana masalah jantung. Nak gambarkan ini yang disebutkan oleh Dr. Restrein, bahawa andai kata kita exercise terlampau lebih pun mendatangkan bahaya pada badan kita. Ramai orang mati di padang. So, apa yang digambarkan di sini bahawa kajian terhadap 515 orang menunjukkan mereka yang berpuasa berhadapan dengan risiko yang rendah untuk berhadapan dengan sakit jantung. Ini pun definisi puasa mereka ikut puasa intermittent yang meninggalkan 2 daripada 3 meja food. Breakfast, lunch, dinner, tinggalkan 2, dah dikira puasa. Itu pun mendatangkan kebaikan untuk jantung. Apatah lagi orang yang berpuasa ikut Islam. Subhanallah. Kajian yang dilakukan terhadap Christian Moment. Christian Moment di USA, di Utah. Utah ni satu wilayah yang kecil. Kalau kat Malaysia ni macam Melaka, Perlis, itu wilayah yang kecil. Utah ni satu wilayah yang kecil di USA. Dan Christian Moment ramai di situ. Christian Moment ni Kristian yang percaya Tuhan Maha Esa. Dia tak makan babi, dia tak minum arak. Saya ada beberapa orang kawan Christian Moment daripada USA. Dan mereka juga berpuasa. Sebab ahli kitab daripada zaman Nabi Musa AS sebelum itu pun berpuasa. Sebagaimana ayat yang saya jelaskan tadi. Cuma cara puasa itu berbeza dengan umat Islam. Christian Moment yang mengamalkan berpuasa, mereka mendapati bahawa mereka yang berpuasa hanya sehari dalam sebulan dapat mengurangkan risiko sakit jantung. Subhanallah. Bukankah Rasulullah menggalakkan kita berpuasa bulanan, tuan-tuan? Kita ada puasa mingguan, kita ada puasa bulanan, kita ada puasa tahunan, kita ada puasa dalam occasion tertentu. Puasa hari mingguan, puasa Isnin Khamis. Puasa bulanan, puasa hari baik 13, 14, 15. Kemudian puasa tahunan, bulan Ramadan. Kemudian kita ada puasa yang lain, puasa hari 6, puasa hari Ashura, puasa hari Arafah dan sebagainya. Semua ini Allah design untuk kita. Puasa yang memberikan kenikmatan kesihatan pada manusia. Bayangkan kalau satu hari berpuasa sebulan pun mendatangkan kebaikan pada jantung kita. Andai kata kita amalkan puasa ikut hadis Nabi Muhammad, puasa Isnin Khamis ataupun paling kurang 13, 14, 15, jauh lebih baik daripada apa yang ditemui oleh kajian saintifik ini. Okay.
Kajian yang dilakukan oleh Dr. Nemati bersama dengan beberapa orang rakannya, beliau mendapati bahawa orang yang berpuasa diambil sampel darahnya. Di hujung puasanya beliau mendapati bahawa kolesterol LDL, low density lipoprotein ataupun kolesterol jahat menurun. Mudah untuk tuan-tuan faham, LDL kolesterol jahat. Sebab kalau nak hafal nama low density lipoprotein agak payah sikit. Kita dapat gambaran, okey, ni kolesterol jahat. Ya? Kolesterol jahat berkurangan. Manakala HDL, high density lipoprotein meningkat. Kolesterol baik meningkat. So, apa yang ditemui oleh Dr. Nemati di sini bahawa kadar kolesterol jahat menurun berbanding dengan kadar kolesterol baik meningkat. Dengan ini dia akan dapat menstabilkan kandungan kolesterol dalam tubuh kita sekaligus dapat membantu kita menjaga kesihatan jantung. Puasa juga dapat membantu kita mengeluarkan hormon tabi'i yang dinamakan hormon endorfin. Otak kita mengeluarkan hormon endorfin. Salah satu aktiviti untuk kita dapat hormon endorfin ialah dalam keadaan kita tenangkan jiwa kita. Kita tengok pemandangan yang indah, kita tenangkan jiwa kita, kita dalam keadaan yang tenteram, hormon endorfin keluar. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita ingat Allah SWT, jiwa kita akan jadi tenang. Ini pengeluaran hormon endorfin yang cukup banyak. Terutamanya apabila seorang itu berpuasa, hormon endorfin dikeluarkan dengan begitu banyak. Dan apabila hormon endorfin dikeluarkan dengan begitu banyak, dia akan menjadikan jiwa kita lebih tenang dan mengeluarkan kandungan kolesterol dalam badan, sekaligus dapat mengurangkan pembentukan plak ataupun mengurangkan risiko sumbat jantung tersumbat. Ataupun mudah kita gambarkan, mengurangkan risiko sakit jantung. Dan puasa juga dapat mengurangkan pengeluaran hormon adrenalin. Hormon adrenalin ni tuan-tuan, sini ya. Bahagian buah pinggang kat sini ni. Bahagian sini, okey, bahagian kat sini buah pinggang, hormon adrenalin berada di atas buah pinggang. Andai kata seorang tu dia suka marah, dia selalu marah, pengeluaran hormon adrenalin keluar 20 kali ganda berbanding keadaan biasa. Sebab itulah Rasulullah kata, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Sebab bila marah tu hormon adrenalin keluar banyak. Bila kita stres, kita tertekan, hormon adrenalin pun keluar banyak. Kadang kita nampak badannya slim, tapi kenapa kolesterol tinggi? Sebab stres, ya? Murung, anxiety. Di antara punca-punca penyakit yang berlaku sekarang ni. Dan apabila masalah hormon adrenalin dapat dikurangkan, kandungan kolesterol badan stabil, dia akan sekaligus mengurangkan risiko timbulnya plak pada jantung, sekaligus dapat mengurangkan risiko sakit jantung. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap mengikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Jadi apa yang Nabi ajarkan pada kita ini memang betul guidance, panduan daripada Allah yang mengetahui segala apa yang ada di ini. Ya'lamu sirra ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Maha mengetahui segala rahsia yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi bila Allah bagi syariat puasa ini memang betul-betul ada kebaikan untuk kita semua. Okey, poin yang kelima seterusnya, melambatkan proses penuaan. Ya? Melambatkan proses penuaan. Dr. Alan Card dalam buku beliau Fasting the Ultimate Diet. Fasting the Ultimate Diet. Beliau menyatakan bahawa ada 12 kelebihan orang yang berpuasa. Saya tak sempat nak keluarkan semua tuan-tuan, tapi sebutkan sikit saja yang berkaitan dengan aging process ni. Di mana Dr. Alan Card, tuan-tuan boleh rujuk buku beliau, Dr. Alan Card, Fasting the Ultimate Diet. Beliau menyatakan bahawa puasa dapat menjadikan seorang itu feel better physically and mentally. Badan dia akan menjadi lebih sihat, mental dia akan lagi lebih cergas.
Yang kedua, clean out the body from toxin. Membersihkan badan kita daripada toksin. Yang keempat, lower blood pressure and cholesterol level. Dia akan merendahkan tekanan darah dan juga tekanan kolesterol. Yang kelima, slowing the aging process. Melambatkan proses penuaan. Bagaimana proses penuaan ni boleh dilambatkan? Proses penuaan ni ada kaitan dengan kandungan lemak dalam badan. Tuan-tuan sekalian, apabila kita makan, makanan yang kita makan itu mengandungi kalori. Dan kalori ni menghasilkan tenaga yang sepatutnya kita gunakan dalam aktiviti harian. Tapi yang jadi masalah ni, kadang-kadang kita makan lebih banyak daripada tenaga yang kita perlukan. So hasilnya, tenaga yang tidak digunakan disimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Di mana dia disimpan? Tuan-tuan tengok kat sini. Kalau perut kita ada satu pack besar tu, maksudnya lemak kat situ banyak. Itu simpanan lemak, gudang simpanan lemak. Kadang-kadang kat belakang. Kat belakang, sini kat lengan. Itu simpan antara tempat simpanan lemak. Apabila kita berpuasa, bekalan tenaga daripada makanan tak datang, otak kita akan memberikan arahan pada hati. Tugas hati membaurkan lemak. Jadi apabila tenaga tidak ada, bekalan tenaga tidak ada, otak memberikan arahan pada hati untuk pecahkan lemak. So pembauran lemak akan berlaku dengan efektif untuk menghasilkan tenaga. Dan pembauran lemak berlaku dengan cukup baik pada hari yang ketujuh. Sebab hari pertama mungkin badan kita masih ada lagi tenaga. Hari kedua, hari ketiga, masuk hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7 tu banyak tenaga yang perlu digunakan. Sedangkan makanan kita sedikit. Kita puasa sahur tadi. Sekarang penghadaman dah selesai. Badan kita perlukan tenaga. So pembauran lemak, pemecahan lemak berlaku secara optimum selepas hari ketujuh. Sebab itulah tuan-tuan, hari yang ke-8 kita berpuasa, cuba timbang badan kita. InsyaAllah akan berlaku pengurangan. Tetapi kalau hari ke-8 masih belum lagi berlaku pengurangan berat badan, cek balik cara tuan-tuan buka puasa. Kalau hari-hari puasa dekat buffet sampai senak perut, itu bukan matlamat puasa tercapai. Habis kita makin gemuk, bukan makin kurus. Makin datang mudarat, bukan makin datang baik. Yang keenam, mencegah infectious disease. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Dr. McFadden. Apa yang saya bentangkan kepada tuan-tuan ni semua adalah kajian-kajian saintifik yang dilakukan bukan daripada kalangan ilmuwan Islam tau. Kalau saya petik kata-kata ilmuwan Islam kata, ni bias orang Islam cakap. Saya ambil kenyataan ni pada kebanyakan daripada ilmuwan bukan Islam. So, apabila mereka menemui fakta-fakta ini dan dia selari dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan hadis Nabi, bererti tidak ada bias di sini. Fakta ini benar dan subhanallah, tidak mungkin ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni hanya datang pada Nabi sendiri. Bahkan dia bukti bahawa Al-Quran, ajaran Islam adalah merupakan perintah Allah SWT. So tentang infectious disease ni, apa yang dinyatakan oleh Dr. McFadden. Dr. McFadden beliau menyatakan bahawa puasa adalah merupakan tongkat sakti yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, terutamanya penyakit yang melibatkan perut. Tuan-tuan sekalian, perut ni kita tak nampak penyakit dalam. Kalau berlaku ulcer perut kita tak tahu. Kalau mulut kita ada ulcer kita nampak sakit. Tahu tak perut kita panjang? Tuan-tuan nak tahu tinggi kita ni tinggi kita. Ni sedepa tinggi kita. Lepas tu kadang-kadang kita nampak orang nak beli seluar laki-laki, dia nak beli seluar dia ukur kat leher. Sebab leher ni separuh pada pinggang kita. Sedepa ini sama dengan tinggi kita. Dan panjang usus kita 5 kali ganda daripada tinggi kita. Jadi kalau tinggi kita 5 kaki, usus kita tuan-tuan panjangnya 25 kaki. Panjang ke panjang? Panjang. Sebab itulah makanan yang kita makan mengambil masa yang panjang untuk dihadamkan. Tengok jenis makanan. Ada makanan yang cepat dihadamkan. Contohnya madu cepat dihadamkan. Sotong walaupun dia lembut. Sotong di antara makanan yang lambat untuk dihadamkan. Orang ada masalah
digestion, tak elok makan sotong. Baik. Makanan mengambil masa 3 hingga 5 jam untuk dihadamkan. Jadi contohlah kita berhenti makan, ini kita berhenti makan jam 5 katakanlah. Jam 5 kita berhenti makan. Contoh, jam 5 kita makan. 6, 7, 8. Proses penghadaman selesai. Proses penghadaman selesai. Daripada jam 8 sehingga jam 6.30 nanti perut kita kosong, tak bekerja. Cuba tuan-tuan perhatikan, kalau saya luka di lengan ataupun luka di siku, mana yang cepat sembuh? Lengan kan? Sebab di sini saya goyang-goyang dia tak ada kesan. Tapi kalau luka di siku dia nampak sembuh, saya gerakkan dia luka balik. Luka lama berdarah kembali, kan? Tapi di sini tak berlaku. Sebab dia tidak melibatkan otot yang bergoyang-goyang. Inilah yang berlaku dalam perut kita. Apabila perut kita ada makanan, perut kita dia bergerak macam ni. Dia kembang kuncup. Apabila makanan ada, dia tolak, dia kuncup. Makanan akan tolak, kemudian dia kembang balik. Kembang kuncup. Cuba bayangkan tuan-tuan, orang yang tak pernah berpuasa sepanjang hidup dia, perut dia tak berhenti kembang kuncup. Dan andai kata berlaku ulcer pada perut tu baru nak sembuh, dia dah bekerja kembang lagi, kuncup. Ulcer tu tetap akan sakit, sukar untuk dirawat. Dia akan luka kembali. Tetapi apabila kita berpuasa selama 14 jam, 3 jam digunakan untuk menghadamkan makanan lepas kita sahur. Kita ada 11 jam perut kita kosong, perut kita tidak bekerja. Inilah waktunya tubuh kita, the body can heal itself. Tubuh kita akan merawat diri sendiri. Terutamanya perut ni. Usus yang kosong mudah untuk dirawat sebab di kala itu usus tidak kembang kuncup. Ini apa yang dijelaskan oleh Dr. McFadden. Orang yang berpuasa, perut dia akan lebih sehat berbanding dengan orang yang tak berpuasa. Contoh lagi yang mudah lah tuan-tuan ya. Mungkin Kak Kiki ni kita tak nampak sangat. Kalau di KL masih ada lagi taksi. Ataupun orang buat Grab lah. Grab tak applicable. Buat taksi sewa. Kadang dia ada kereta taksi, dia sewakan pada 2 orang. Seorang bawa pagi, seorang bawa malam. Jadi 24 hours taksi tu tak berhenti. Sama tak taksi yang lain, katalah modelnya sama. Model sama, dia bawa katalah Proton suara. Yang ni 24 jam bekerja, yang ni hanya bekerja waktu pagi 8 jam. Agak-agak jangka hayat kereta mana yang lebih tahan? Taksi yang hanya 8 jam kan? Demikian juga tubuh manusia tuan-tuan. Kalau perut kita ni tak berhenti bekerja, tak berhenti makan, kita tak pernah berpuasa, perut kita sentiasa bekerja, maka jangka hayat kita akan jadi pendek. Ini yang ditemui oleh Profesor Dr. McFadden. Dr. Lonnie Brown dalam buku beliau The Adventures of Therapeutic Fasting, beliau menyatakan bahawa puasa adalah satu penawar yang cukup baik, yang telah menjadi satu adat biasa orang sakit cari ubat. Lalu dia berkata, we need to change our life. Instead of looking medicine when we sick, change our habit. Daripada kita ambil ubat bila kita sakit, ubah hidup kita dengan cara berpuasa. Sebab puasa dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, dan puasa juga akan dapat membuang toksin daripada badan-badan kita. Apa itu toksin dan Toksin ni adalah kotoran yang ada dalam badan kita. Dia ada 2 toksin, eksotoksin dan endotoksin. Eksotoksin maknanya racun-racun, toksin, kotoran-kotoran yang kita bawa masuk pada luar ke dalam tubuh. Contohnya apa? Kita keluar kawasan yang banyak karbon monoksida, asap-asap kereta, asap-asap kilang, ataupun orang merokok. Suami mungkin merokok, isteri tak merokok, tapi isteri dapat kanser sebab isteri adalah silent smoker. Dia dapat karbon monoksida itu daripada suaminya. Demikian juga karbon dioksida. Dan kalau kita lihat buku yang ditulis oleh Profesor Dr. McMurray, dia menyatakan bahawa pembunuh utama abad ini adalah karbon yang berada di angkasa. Dan
banyaknya karbon dioksida yang ada di angkasa ini menyebabkan kadar suhu kita meningkat. Dan sekarang dunia bicarakan tentang rumah kaca yang berlakunya pemanasan global. Saya tak pasti tuan-tuan aware ataupun tidak. Dijangkakan pada tahun 2050 sebahagian besar negara kita akan tenggelam. That's why kerajaan Indonesia mengubahkan pusat pentadbiran daripada Jakarta ke Kalimantan. Sebab Pulau Jawa, the whole Pulau Jawa akan tenggelam pada tahun 2050. Singapura telah pun membina tembok-tembok yang tinggi untuk menghalang lempahan air laut menenggelamkan pulau Singapura. Pulau Mauritius, di seluruh negara Mauritius akan tenggelam. Di semenanjung Malaysia, bahagian-bahagian pantai, Pekan, Johor, Kelang, Alor Setar, semua akan tenggelam. Ini jangkaan pada tahun 2050. Dah dekat dah tuan-tuan, sekarang 2023. Hanya tinggal 27 tahun lagi. Tetapi yang lebih membangkang, kenyataan saintis Malaysia sendiri, bahawa jangkaan ini mungkin akan berlaku lebih awal, iaitu pada tahun 2040. Tinggal 17 tahun lagi tuan-tuan. Kerana apa? Sebab baru ditemui rangkaian gunung berapi di bahagian kutub selatan. So, apabila ledakan ini berlaku, dia akan mencairkan ais yang berada di selatan, menyebabkan kadar air di laut meningkat dan menenggelamkan banyak negara di dunia. Tetapi kepanasan global ini lantaran keraskusan kita untuk menebang hutan-hutan, membina hutan batu. Sedangkan Allah menjadikan kita benda hidup ni bernafas menggunakan oksigen, membebaskan karbon dioksida. Kita perlukan pokok. Sebab pokok menggunakan karbon dioksida yang kita bebaskan untuk melakukan fotosintesis. Dan hasil fotosintesis, pokok menghasilkan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Tetapi apabila manusia rakus meneban hutan-hutan ini, sama ada untuk pembalakan ataupun pembangunan, menyebabkan kepanasan global berlaku. Ini yang berlaku sekarang ini, tuan-tuan. Semakin setiap tahun, kadar air laut makin meningkat kerana pencairan ais. Kembali tentang detoksifikasi tadi. Endotoksin ialah toksin yang dihasilkan oleh badan kita. Proses penghadaman kita, proses biologi kita. Kita bereksersis, tubuh kita menghasilkan kolesterol, tubuh kita menghasilkan toksin. Namun demikian, Allah telah jadikan tubuh kita ini ada filter yang membersihkan toksin. Antara organ yang membersihkan toksin ialah hati, usus, buah pinggang, paru-paru, limpa, kulit. Apabila kita berpuasa, tenaga tidak digunakan untuk menghadamkan makanan. Jadi, tenaga yang banyak ini, tuan-tuan nak tahu tenaga banyak digunakan untuk menghadamkan makanan atau tidak, cuba dengan bulan Ramadan lah, hari yang lain kita lihat. Waktu tengah hari, kita makan kenyang-kenyang betul. Lepas kita makan tengah hari, apa yang berlaku? Kita akan ngantuk, kita akan letih. Nak gambarkan itulah sebabnya tenaga kita digunakan untuk menghadamkan makanan kita yang letih. Namun apabila kita berpuasa, tenaga tidak digunakan untuk menghadamkan makanan. Jadi tenaga ini dihantar ke hati, tenaga ini dihantar ke usus, tenaga ini dihantar ke buah pinggang, ke limpa, ke paru-paru, ke kulit untuk membuang toksin daripada badan. Dengan itu proses pembuangan toksin pada badan berlaku dengan optimum apabila seorang itu berpuasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan syarat kepada kita yang terbaik untuk kita semua. Ada masa lebih kurang dalam 7 minit lagi tuan-tuan, saya masuk pada neurodegenerative disease. Saya ringkaskan neurodegenerative diseases. Okay. Puasa dapat mencegah masalah orang ada masalah psikiatri, kemurungan, anxiety dan sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan, anxiety ini di antara punca utama anxiety ialah makanan-makanan yang berasaskan tepung, junk food dan sebagainya. Dan anak-anak kita banyak sekarang ini berhadapan dengan masalah anxiety, masalah kemurungan. Kurangkan makan junk food. Kurangkan masalah junk food. Makanan-makanan segera ini, segera dimasak, segera dimakan, segera membawa kita pada kematian. Segera mati juga. Makanan bahaya. Dan satu perkara yang menarik tentang neuropsychiatric ni, seorang pakar diet, Dr. Yuri Nikolaev, dari Moskow.
Dalam seminar beliau pernah bertanya, what do you think is the most important discovery of our time? Apakah pandangan kamu penemuan yang paling hebat di abad ini? Lalu ada yang menjawab, penemuan yang hebat di abad ini ialah penemuan telur dinosaur di Mongolia, membuktikan bahawa dinosaur memang betul-betul wujud. Dan nafikan ia penemuan yang baik, penemuan yang hebat. Kemudian ada yang menyatakan bahawa penemuan yang hebat di sini ialah penemuan The Lost City in China. Satu dinasti kesan dia dapat ditemui di China, memang betul-betul dinasti wujud. Dengan kesan ekologi yang utuh masih ada sekarang. Ini penemuan yang cukup hebat. Namun demikian, Dr. Yuri Nikolaev menyatakan bahawa in my opinion, the biggest discovery of our time is the ability to make oneself younger physically, mentally and spiritually through ritual fasting. Pada pendapat saya, penemuan yang paling hebat di abad ini ialah apabila seorang itu lebih sihat mental dan fizikal dia apabila dia berpuasa ikut anjuran agama Allah. Dan Dr. Yuri Nikolaev sepanjang karier dia sebagai seorang doktor dan juga pakar diet, beliau mendakwa telah berjaya menyembuhkan lebih 7,000 orang yang ada masalah neuropsychiatric. Neuropsychiatric masalah otak. Dia tak semestinya gila. Gila itu dah peringkat roh. Tapi murung ni adalah peringkat-peringkat yang boleh menyebabkan seorang boleh jadi gila. Lain. Dr. Yuri Nikolaev mendakwa lebih pada 7,000 orang telah berjaya beliau sembuhkan daripada masalah neuropsychiatric dengan hanya menggunakan terapi puasa tanpa sebarang medicine, tanpa sebarang ubat. Dan beliau akan menggalakkan seorang itu berpuasa minimum 12 jam selama 30 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Kan kata puasa bulan Ramadan. Yang penemuan dapatan Dr. Yuri Nikolaev ini pada tahun 1972, lama dah juga. Namun demikian, ia selari dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sendiri menggalakkan kita berpuasa, kana yasum fi yaumil Itsnin wal Khamis. Abu Hurairah menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Dan apa yang menarik ialah tuan-tuan sekalian, apabila kita berpuasa, puasa ni akan dapat mengeluarkan mitokondria yang lebih banyak pada tubuh. Saya tak ulah saintifik lah, nak gambar dengan bahasa yang mudah. Okey, otak kita ni, otak kita ada lebih kurang 100 bilion neuron, otak kita. Neuron ini disambung oleh axon dan dendrit. Axon dan dendrit. Di antara axon dan dendrit ni disambung oleh satu bahagian yang dinamakan neurotransmitter. Neurotransmitter bentuknya macam guli. Dia adalah jembatan. So neuron ni tempat gudang kita menyimpan maklumat. Otak kita yang kecil ini, kita boleh menyimpan maklumat kalau letak dalam fail setinggi bangunan KLCC 7 kali ganda. Hebat otak kita. Dan neuron adalah gudang penyimpanan maklumat. Namun apabila kita berpuasa, dia akan menguatkan neurotransmitter. Dengan ini penyaluran maklumat seorang itu ke neuron lebih kuat, lebih tepat dan mudah untuk diingat. Sebab itulah kajian yang dilakukan di Kolej Perubatan Baylor, mereka yang berpuasa skor exam lebih baik berbanding dengan pelajar-pelajar yang tidak berpuasa sebab otak dia lebih kuat. Dan inilah mungkin yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kunna nadhunnu anna al-ilma, kami pernah menjangkakan, merasakan bahawa ilmu mudah didapati dalam perut yang penuh, fi bat'in syabi'in, fa akhtana, tapi kami silap. Rupanya ilmu mudah didapati dalam perut yang kosong. So, poin seterusnya ialah puasa dapat menjadikan otak kita lebih geliga, otak kita lebih kuat, otak kita lebih cerdik. Tambah lagi tuan-tuan, apabila kita puasa bayang tarawih, kalau tuan-tuan pergi UMS tu, nakkan tangga-tangga, saya agak baru kat UMS, baru 3 bulan, tapi saya seronok tengok UMS, tangga-tangga tu, setiap tangga tu ada berapa kalori terbakar, berapa kalori terus. Jadi kalau kita naik sampai tangga atas, berapa banyak kalori yang terbakar.
Tuan-tuan tahu tak? Apabila tuan-tuan bersembahyang tarawih, setiap rakaat membakar lebih kurang 50 kalori, tuan-tuan. Sembahyang tarawih dapat membantu membakar kalori kita. Satu rakaat 50 kalori. Kita sembahyang 20 rakaat, Allahu Akbar. Dengan witir 3 rakaat, berapa banyak kalori yang dibakar. Dan apabila kita sujud, keadaan struktur badan kita, otak berada di bahagian bawah, membawa jantung akan mengempam darah dengan banyak, otak kita mendapat bekalan darah yang banyak, membawa oksigen ke otak, menyebabkan otak kita dapat bekalan oksigen dengan banyak. Orang yang sujud, orang yang berpuasa, otak dia lebih geliga dan lebih kuat secara saintifik. Persoalannya tuan-tuan, banyak fakta-fakta, saya tak sempat nak bicarakan semua, banyak fakta lagi tak sampai jelaskan. Sebagai penutup, saya nak jelaskan pada tahun 1994 ada kajian, ada seminar di Casablanca, Morocco. 50 kertas kerja dibentangkan ke semua pembentang kertas kerja pada orang Islam dan bukan Islam, memberikan kesimpulan bahawa yang pertama, puasa Ramadan tidak mendatangkan mudarat, apa-apa penyakit bagi orang yang sihat. Yang kedua, puasa bulan Ramadan dapat mencegah pelbagai penyakit. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan dapat merawat pelbagai penyakit, terutamanya kencing manis, kolesterol, obesiti, pemecahan lemak dan sebagainya. Termasuklah pembersihan badan kita daripada toksin yang ada. Dan gambaran yang kita ambil di sini, kita berpuasa bukan nak sihat, tapi hikmah tujuan puasa untuk kita menjadi insan yang bertakwa. Namun di sebalik itu ada hikmah yang lain, orang yang berpuasa akan menjadi lebih sihat. Semoga bulan Ramadan yang datang ini akan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa dan menjadikan kita insan yang lebih sihat. Sebagai penutupnya, ambillah hadis ini tuan-tuan sekalian. Rasulullah SAW sabda, syaqa abdun adraka Ramadan summan salakha minhu falam yughfar lah. Palang sekali orang yang sempat berada di bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi daripada hidupnya tanpa diampunkan dosanya. Moga-moga perginya bulan Ramadan, menjelangnya bulan Syawal akan membawa bersama dosa-dosa kita dan menjadikan kita insan yang bersih daripada segala dosa dan noda, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu ghafurur rahim. Kita akhir majlis tasbih para Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.